Orang kahwin lama tak ada anak sangat sensitif tuan-tuan, janganlah tanya kat dia. Ai tak ada apa lagi ke? Stres. Mak mentua duk tanya, kakak ipar duk tanya, mak lang mai tanya, mak ngah mai tanya. Tanyalah orang perempuan yang tak ada anak ni. Ya Allah tak rezeki dia nak. Kadang-kadang dia nak balik rumah mak mentua pun jadi macam suami dia jenuh pujuk. Mailah sekali-sekala kita bukan balik selalu. Dia tak aku kan tak mau balik. Mak tak apalah, dia faham. Ni kadang-kadang mai ni mak lang, tok ngah, tok nyu jenis-jenis gitu Dia cakap lebih kurang betul ya, lebih kurang. Jadi susah hati je nak balik, susah hati tak balik pun susah hati. Pujuk dah isteri tu mai pula dia tangan tulang apa ayat dia. Padahal usaha suami isteri ni makan lah segala madu, betul-betul makan lah madu ni, bukan melawak lah. Akak kayu tu ambil pada tanah tu, pepok terus dengan basiak-basiak betul lah. Ramai orang dulu dia bagi tahu, kata aku tak boleh nak bangun subuh aku selalu 6.30, 6.45, 6.50, 7.10, selalu lambat. Tapi telah beberapa hari berlalu daripada Ramadan, kita sedar kemampuan kita bersama, boleh rupanya kita bangun awal. Bukan bangun awal beberapa minit sebelum subuh. Bahkan awal itu siap boleh qiyam 2 rakaat. Awal itu siap boleh apa lagi? Boleh makan perangat lauk. Maknanya hampir 45 minit awal daripada subuh kita boleh je bangun. Setelah beberapa hari daripada Ramadan berlalu, kita sedar lagi kemampuan diri kita. Boleh rupanya mata ni kalau tak tengok benda dosa, benda maksiat, boleh je hidup sehari tak ada apa pun, okey je, kita boleh kawal je mata kita. Boleh je telinga kita tak ambil tahu pasal masalah orang, tak dengar orang mengumpat, tak dengar benda tak elok. Boleh je kemampuan telinga kita. Boleh je mulut kita tak cakap pasal buruk orang, tak cakap pasal benda tak elok pasal orang, banyak fokus pada ibadah. Boleh je. Maknanya kemampuan diri kita ni ada. Kita je tak pernah gerakkan diri kita ke arah benda besar ni. Dan yang lebih hebat lagi pada dia, rupanya boleh je kita tahan tak isap rokok. Sensitif sikit lah. Boleh rupanya. Muslimat dia suka tajuk rokok ni. Dia duduk belakang dia tu. Tambah lagi Ustaz, tambah lagi. Boleh rupanya tak isap rokok pun. Okey je. 9, 10, 11 jam okey je, maintain je. Alangkah baiknya kemampuan diri kita tu diguna berterusan pada apa? Lepas Ramadan apa semua tu kita guna benda. Dan adalah menjadi satu bahasa yang sangat tidak sesuai bagi seorang hamba apabila dia cakap macam ni. Dia kata Tuhan nak, Tuhan terima je lah. Aku puasa lah, tak 30 hari dah puasa. Tuhan mau, Tuhan ambil. Tuhan tak mau, aku nak buat macam mana? Aku dah buat dah. Allah yang tak mau terima. Ataupun dia kata aku sembahyang tarawih lah, macam-macam lah aku buat, baca Quran mau ikut lah, ikut Tuhan lah, ambil terima, tak mau terima, sudah. Kerja aku dah buat. Terima tak terima tu kerja Allah Ta'ala. Cara cakap macam tu cakap hamba yang biadab nama dia. Kita kena ada pengharapan agar ibadah kita diterima. Ada 2 lokasi dalam Quran yang Allah ajak pada kita pentingnya ibadah kita diterima oleh Allah. Saya beritahu tuan-tuan satu contoh. Nabi Ibrahim AS, ringkasan dia buat Kaabah dengan anak dia, buat Kaabah sama-sama. Setelah selesai buat Kaabah binaan tu, kemudian Nabi Ibrahim AS angkat tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terima ibadah yang dibuat. Nabi Ibrahim ni siapa? Nabi Ibrahim adalah esko tertinggi para anbiya. Anbiya ni dia adalah esko tertinggi dia. Bahasa mudah faham, ulul azmi. Depa 5 orang yang paling hebat sekali Allah bagi ujian banyak, maka Allah lantik dia jadi esko tertinggi para anbiya yang kita panggil ulul azmi. Nabi Allah Nuh AS, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah sebut dalam Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah ambil Ibrahim alaihissalam ni jadi khalil, jadi teman yang rapat, jadi hamba yang taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi Ibrahim bukan calon-calon manusia. Tambahan dia dan anak dia. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutlah kisah Ismail alaihissalam, kerana dia adalah nabi yang siddiqah, yang sangat benar, kata Allah SWT. Maknanya dua beranak anbiya ni sangat hebat dan sangat mulia di sisi Allah. Dan mereka buat tu apa? Bukan buat benda yang lara, tempat orang menyanyi berjoget dah. Yang dia buat adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Kaabah. Allah sebut dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka dah buat dua orang Kaabah yang mulia tu. Apa dia doa pada Allah? Ya Allah, terimalah ibadah yang aku lakukan ini, wahai Allah. Dia Nabi dengan anak dia buat Kaabah, dia masih letak pengharapan agar Allah terima ibadah dia. Mana kita boleh cakap ikut Allah Ta'ala nak terima tak terima? Tak. Itu bukan cara seorang hamba cakap. Dalam kisah Habil dan Qabil, di hujung ayat Allah kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah terima ibadah daripada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya qabuliyah atau penerimaan ibadah di sisi Allah tu dia sangat-sangat penting. Bila Allah terima ibadah kita, apa yang akan jadi? Pilih ustaz, Allah tak terima ke? Tak. Bila Allah terima, ada banyak benda yang baik Allah bagi kat kita. Apa dia? Di akhirat tentu dah. Di dunia ada benda baik yang Allah bagi kita. Contoh saya beritahu. Ibadah ni, dia nak tahu dia punya kesan dia tu ialah di hujung ibadah tu kita akan rasa kesan dia. Di mana? Di hujung ibadah kita akan rasa kesan dia. Contoh saya beritahu. Ada seorang lah di kampung, dia semayang pun tak apa nak semayang sangat, lara manjang, duk main dam, baju tak pernah pakai, pusat hitam macam kawah dua-dua teran saja, merepek betul ya. Tiba-tiba dapat surat daripada tabung haji, nak pergi haji. Dia balik, isteri dia kata, abang ada surat. Buka-buka, tabung haji hantar surat. Dia kata, tabung haji hantar surat apa? Aku hari-hari pergi haji ya, dia kata. Isteri dia kata, abang, sudah-sudah lah bang, duk main dam dengan tak semayang, dengan baju tak pakai, dengan Jumaat pun tak pergi. Ni sebenarnya bukan tabung haji yang panggil abang, Allah yang panggil abang ni. Kita pun bawa-bawa ceramah, isteri dia tazkirah. Tazkirah Zuhur sampai hangit. Suami dia kata, wah, bila aku pun nampak macam teruk dah ni, sampai bila nak hidup? Kawan-kawan meninggal tak ada yang buat amal lah. Dia memang cakap macam tu pula. Dia pergi belajar lah sikit-sikit, lebih kurang starter kit nak pergi haji ni. Rukun yang tu, gedebuk-gedebak semua ikut tabung haji semua. Pergi lepas pergi haji dah. Balik main pada tabung haji, jadi haji dah. Orang di airport lagi dah, haji, babak, haji. Oh dia apa? Tapi bagusnya apa? Dia tak pergi dah, merepek dam macam dia tak pergi dah. Dia duduk mula main masjid dah. Adalah satu dua kuliah dia duduk main. Dulu baju jubah adalah ni, hak beli di Mekah tu. Hak bandilnya RM10 ada banyak orang beli kan. Kami semayang bagus, jadi warung sikit dah. Abang lah masjid, kerja, madrasah apa lebih kurang boleh tolong semua memang muka dia. Korban pun muka dia, raya pun muka dia, semua dia nampak. Maknanya apa? Ada satu benda baik Allah bagi kat dia. Kita harap dengan perbuatan baik yang dia tunjuk tu, ada sesuatu kebaikan dalam haji yang dia buat tadi. Jadi kita ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita nak tahu ibadah puasa kita diterima ke tak? Sebab saya dan tuan-tuan, kita tak tahu puasa kita diterima ke tak?
Cuba angkat tangan dalam ramai-ramai ni. Siapa dia kata, Ustaz, saya memang puasa saya memang confirm lah Tuhan akan terima puasa saya. Ada siapa angkat tangan ni? Kita nak cubit perut seorang sekali. Tak ada tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, siapa pun tak berani habaq. Sebab apa? Sebab kita tak tahu Allah terima ke tak. Jadi ada tak kesan macam mana kita nak tahu Allah terima ke tak? Ada. Bila kita nak tahu Allah terima ke tak? Kita akan tengok KPI. KPI untuk penerimaan ibadah atau tidak di bulan Ramadan. Sebulan punya masuk khusus hebat-hebat semua ni. Nak tahu tang mana? Pada pagi 1 Syawal. Pada hari 1 Syawal tu kita boleh cek. Cek sebab apa? Sebab tu hari pertama setelah kita menjalani program di madrasah Ramadan tu. Hari pertama tu lah. Kalau sebabnya kalau tuan-tuan lah, tak utamanya puan-puan tak apa lagi. Kalau tuan-tuan hak duduk depan saya ni awal ni, pada pagi 1 Syawal, dua-dua tapak kaki tuan-tuan boleh berdiri di saf untuk solat subuh berjemaah. Yakinlah tuan-tuan, ada kebaikan dalam Ramadan yang kita buat. Pagi-pagi tu kita dah mula taat apa yang Allah Ta'ala sebut pada kita. As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada lena. Tak lena. Ketika tu kita ada di saf. Lebih hebat, kita boleh bangun buat qabliyah subuh 2 rakaat. Hebat. Lebih hebat lagi, boleh bangun 5.40, 5.45 dan nak buat tahajud 2 rakaat. Hebat. Sebab apa saya kata hebat? Sebab 30 hari Allah layak kita dengan makanan. Sebab tu kita bangun. Sahur. Allah tahu kelemahan manusia, hamba dia ni makan. Kalau ada makan, kita memang jadi lemah. Katalah saya beritahu tuan-tuan, contoh sahur kita, contoh syariat syahur pula. Syariat sahur ni dia ialah bangun pagi kena cuci motor. Contoh lah. Isteri kita gerak, abang bangun abang. Dah sedia dah ni sabun basuh, sponge, tuala dengan ayak semua siap dah. Kunci motor pun ada sini. Kan nak azan dah 5.30 dah. Abang pergi masuk motor kan? Saya tanya tuan-tuan dah, agak-agak kita bangun tak? Tak bangun dah, malam sikit. Ya biar motor tu kotor biar. Kan aku biar bulan puasa ni kelam kabut pula nak cuci motor pula. Kita tak akan bangun dia. Sebab cuci motor tak penting untuk kita. Tapi kalau dia buat kedara, kita bangun tak? Bangun. Sebab makan ni orang kalah. Sebab tu saya suka kalau kita buat ceramah, kita buat banner besar kan, ceramah perdana. Jangan tukar berapa? Makan kedara perdana. Ceramah ringan disediakan. Kecil je. Muka penceramah macam Facebook kecil je. Belakang amat sate apa semua. Ranjau tak apa, tak ada apa sate, tapi saja boh je. Orang tunggu tuan-tuan. Kita buat kuliah subuh, lepas kuliah subuh dan nasi lemak. Nasi lemak biasa je, lauk ikan bilis ya, bukan agak rebus pun. Kalau lauk King Kong tak apa, tak pernah rasa kan. Ikan bilis biasa ya, RM1 2 opang, RM1 3 opang, RM1 5 opang gitu ya. Dia nak keluar, dia tengok nasi lemak. Dia tak di balik oh. Allah, nasi lemak lah pula ni. Dia dah pergi tandai ke apa kau macam masuk balik. Dia tak masuk balik pun, dia duduk luar, dia main telefon pun dia tak akan balik. Sebab nasi lemak RM1 2 opang yang saya. Teo je. Bukan tarik Milo tabuk atas meja menerap. Tak, biasa ya. Tapi dia satu tarikan orang kita ni lah. Lepas tu Allah tahu kelemahan kita bang makan. Allah layak 30 hari. Hanya kata makan. Kata lambat pun kita bangun tu. 6-5 minit azan. Kita bangun 6-1 minit. Ada 4 minit nak azan. Bangun tak? Bangun. Abang sahur. Bangkit dua-dua lelaki bini. Lekat-lekat. Isteri dia lari pergi kat peti ais. Buka peti ais. Kari ayam semalam pula peti ais. Kuning dengan oren minyak dah ada. Dia telap selapuk atas tu ya. Dia ambil
Dia ambil caw-caw satu, pam, pecah, kacau semua, lemak semua campur pi dah. Ambil nasi, tak dan dah, microwave tak dan. Dia nak buka apa seminit dah. Hargai masa. Buang kari tu lempar semua gitu ya. Abang suruh dia, abang makan. Abang ni makan dua satu. Makan dua mulut ayam tak ada kunyah, telan ayam. Tak ada kunyah telan ayam. Dia sumbat macam kita dapat moyang buluh mocun tu. Sumbat. Janji masuk dalam perut dia. Isteri dia kata, abang, tak baik kita makan macam ni. Sebab dulu kat tempat kerja ada pakar nutrisi. Dia kata, makanan yang tak hadam kalau tak kunyah. Suami dia kata, simpanlah main nutrisi. Aku lagi lapar, bukan dia nak tolong aku pun. Pasal nutrisi ya. Isteri dia kata, betul lah bang. Setelah 20 tahun kahwin, baru kita faham apa maksud peribahasa tu pada dia. Inilah orang panggil sejuk perut mak mengandung dia. Sejuk lah, ayam sejuk makan pada peti air memanglah sejuk. Bukan kata perut mak mengandung. Bapa tak mengandung pun sejuk kat perut. Sebab apa kita bangun sangat? Sebab dia adalah makanan. Pagi Hari Raya Aidilfitri, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ada tak isteri kita buat sahur? Tak ada. Kalau ada, isteri kita isap gam, pelik dia pening, ketum nama dia. Takkan buat, tak boleh puasa. Puasa tak sah, puasa dosa. Puasa tu dosa dan puasa tak sah. Tak boleh puasa. Hari tu hari kita beraksi. Setelah 30 hari kita dah latih dengan makanan, latih. Hari pertama tu nak tengok performance kita macam mana. Anda berlatih lah. Karate ke, hang berlatih polis, pi pulapol, pakai kopiah bearing tu kan, yang herat tu, mata nombor 10 tu. Kopiah tu. Hang kena tahu lah kawat. Dalam 30 hari hampir macam mana nak kawat, macam mana nak yang tu, macam mana semua pandai lah. Hari pertama orang kata, hang cuba Ustaz, ni ada 3-4 budak sekolah ni, mereka nak masuk KRS, Kelab Remaja Kadet Remaja Sekolah. Hang tolong latih kan, macam mana nak kawat. Dia tak pandai kawat-kawat apa pun, jalan dengan kaki dengan tangan sama gitu. Ini kawat apa? Ini macam kawat macam tak apa betul ni. Hang pergi betul ke pergi khusus polis ni, pergi tentera ni? Kita curi dia sebab apa? Sebab kita nak tahu hang pergi betul ke tak khusus. Kalau pergi tahu, mesti hang tahu buat. Maka 30 hari kita duduk dalam madrasah Ramadan dengan 10 malam takhir. Pagi tu kita nak tengok champion ke tak champion kita. Tapi kalau pagi tu kita pukul 6.50 baru bangun, 7.30 baru bangun. Yalah, semua malam tu kan Aidilfitri, seronok, pasang tirai, bakar lemang, pelita, lampu, main mercun, gedebu-gedemak, adik-beradik semua main. Kita pak mentua semua balik main. Cucu menakan, cicit, besen, gayung, cawan, camca, plastik, semua balik malam tu. Balik di situ lah. Hang pasang tirai, tolong mak masak lah. Anak rajin sikit, duduk dapur tak keluar lah. Anak amalan sikit, duduk sibuk dengan depan TV. Hak mak atau apa nak, macam konon-konon solehah tu, dia duduk dengan anak dia, dengan isteri dia, dengan suami dia. Bila pun duduk kepik dengan suami dia. Macam-macam passion, anak menantu semua ramai duduk di situ. Tidur lah, pukul apa, gelap pergi gelap main, tidur pukul 12.30, 1 dah. Semua bergelimpangan macam syuhada Ukraine tu. Dia ni bawa kursi, dia ni atas TV, tobah dia duduk atas kipas. Ramai penuh, tak tahu tidur mana. Toto. Mak pesan dah, ni hampa nak balik ramai-ramai ni, hampa tolong bawa balik Toto dah. Sini rumah tak cukup. Anak dia bawa balik spot Toto dah macai. Judi. Mak pesan suruh beli judi. Bukan judi lah Samdul. Dah tahu apa dia? Orang pesan suruh bawa Toto yang tidur ramai-ramai. Kita pak mentua biasa dah macam ni, duk bangun awal dah. 5.40, 5.30 tu tak Ramadan. Kita memang muka jenis Syaban, Rejab pun jenis bangun awal dah. Main Syawal biasa kita duk bangun 6.45, 5.45 kita bangun. Kunci motor kat mana? Tu kat depan TV. Tengok bawah tu dia bergelimpangan. Nak buka lampu kesian awal lagi, dia tidur lambat budak-budak. Mek set buka lampu jalan. Jalan, pergi ambil apa? Pergi ambil kunci. Main sebenarnya.
Lepas semayang takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Selesai dah semua doa, semua selesai dah. Gaya nak balik, Tok Imam kata ni semua jemaah yang main ni saya minta tolong sikit lah. Ni Tok Syek kita nak buat tikar, nak buat tirai, nak buat sejadah semua kat luar-luar tu. Mari kita tolong sikit-sikit. Abang nak kita nak semayang raya lagi ramai. Boleh jom. Oh, yang lempak. Kira bang 7.25. Dia pun balik naik motor sambil menyanyi lagu raya. Mari menuju ke rumah bonda. Takut lagu. Saya lagu raya itu paling takut sekali tahun ni. Rumah bonda. Ingat kes tu jalan tak selesai tu. Lagu lain tak apa menyanyi. Lagu tu kalau rumah bonda ni takut sikit lah. Pergi kes selesai baru menyanyi lagu tu. Sampai turun motor, pusing kunci. Tok Wan pun seronok sangat. Assalamualaikum. Masuklah rumah. Masuk dalam rumah, tuan-tuan. Alangkah sedihnya, alangkah luluhnya hati kita. Macam mana kita tinggal pukul 5.45, passion yang sama, bentuk yang sama. Tentulah semua zuriat keturunan kita tidur, seorang pun tak semayang subuh. Inilah zuriat yang kita nak tinggal. Agak-agak mereka yang tak fikir pasal diri sendiri. Aku tak semayang nak masuk neraka. Tak ada benda tu tak ada. Dia mahu ke fikir kat kita. Kalau diri dia pun dia tak fikir nak semayang. Ada kalau pak mentua dia meninggal nak tolong doa bagi dia masuk ni. Tak ada nak doa, dia pun tak kawan dengan dia orang. Syaitan gelak tuan-tuan. Syaitan gelak semalam. Malam raya syaitan gelak kan. Syaitan duk sila panggung tu dia gelak. Terus ni apa punya kiam mulai. Dia tiperli kita. Oh kami ni ya Allah. Ampuni dosa. Kami lagi. Hari pertama subuh tak semayang. Bangkit tu dah mandi, bangun makan, tukar pampers anak. Seorang mandi, seorang cari tolak, seorang main mop mana baju tak air lagi ke. Dan seorang bergaya lagi semua adik-beradik melempak kat dia, tolong air, mampu ya. Tu kerja budak perempuan 3 kata 4, 3 kata 5. Anak siapa 3 kata 5 memang kena getah, memang kena air sampai sudah gitu. Depa hantar dia 13 baju suruh air. Sila hari bulan baju suami depa pun suruh air. Semua dia sub kontrak gitu ya. Dia duduk rumah pegang kacang tu balangan tu peyek duduk depan rumah, sila bangun tengok TV sampai kat Adivitri. Yang sedihnya seorang pun tak fikir nak sembahyang subuh. Kok bangkit ke ya Allah lambat dah. Oh Tok Wan tak gerak. Tok Wan pun baru balik ni. Tak ada nak lari PMBS sembahyang pakai selipar cari sejadah. Kok lombok ya Allah lambat lah ni, Allah apa takbir ke apa. Ada sedikit perasaan muka bersalah. Tak ada langsung gelak main seronok yang tu kan. Kita duduk di cushion duduk tengok zuriat keturunan kita. Sedih kita. Sebab ini zuriat yang kita tinggal nak bawa apa kat kita kat esok kat akhirat nanti. Tuan-tuan puan-puan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Raya nanti ni bukan kita yang seronok, semua orang seronok. Masing-masing dia tahap seronok tak sama. Orang yang ibadah dia penuh khatam Qurannya, dengan tadarusnya, dengan tilawahnya, dengan dermanya, dengan infak fi sabilillah, semua benda baik dia buat. Dia punya tahap seronok tak sama dengan kita hak jenis balik lapan. Assalamualaikum belah tu ya. Quran tak terang mana, zikir tak terang mana. Kalau level orang tu, dia punya seronok tu dia tak sama. Semua orang seronok, tapi level seronok tak sama. Yang paling seronok orang yang telah mengisi Ramadan dengan puasnya, dia akan rasa seronok. Sebab baik ni tuan-tuan, dia akan rasa bila hujung. Saya beritahu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW sebut lisaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang puasa ni ada dua benda dia seronok. Satu, seronok masa dia nak buka puasa. Satu seronok masa dia jumpa Allah Ta'ala. Dua seronok. Ulama bincang,
Buka puasa ni tang mana seronok? Sebab ada makanan pelbagai. Sebab tu seronok. Bukan semua orang suka makan. Umur kita main meningkat Tok Wan apa semua, mak mentua, pak mentua kita apa semua, kalau kita balik kampung, kalau dia main kat kita, umur kita, dia layan lah makanan-makanan berlembak gitu. Dia tak ada layan lah. Kita pergi belilah ayam percik lah, ayam golek lah, macam-macam lah, tebu lah apa semua. Dia makan kurma dua, dia makan bubur. Tak, Tok Wan habis mayang. Kita kata ni makanan banyak-banyak ni, siapa nak makan ni? Jadi dia bukan makan kan pun. Budak-budak seronok lah. Oh, makanan ni, makanan tu, makan. Umur-umur kita ni dia seronok lah. Tak mana seronok? Ada orang di Syria, di Palestin, di Yaman, di negara-negara yang Allah Ta'ala uji dengan peperangan, kebuluran dan lapak dan sebagainya. Tang mana seronok buka puasa, tang mana? Tak tahu. Mungkin roti, mungkin belen, makanan tu sampak. Itu lah makan. Dia janji buka puasa. Seronok ke buka puasa itu sebabkan makanan? Ada orang sangkut dengan jam. Sila hari bulan buka puasa minum air wiper kereta tak ada yang percik, tak ada. Siapa tak ada? Mineral pun gabur-gabur bawah kereta, tengok ada mineral sikit, ada belen bila tak ada, bismillah minum. Seronok tak tu? Tak, bukan seronok sebab makanan. Itu seronok sebab apa? Seronok sebab kita buat benda yang baik. Bila apa yang Allah Ta'ala suruh, walaupun benda tu bertentangan dengan nafsu kita tak seronok, tapi dia akan seronok di hujung dia akan rasa seronok. Macam tuan-tuan lah. Lepas tu ustaz main 1.15 kan, nak 12.15 kan, bara dia ni tak main pula dia ni sampai pukul 1. Sekarang ni tengah bara. Masa tengok aku tadi tu macam bara dia tak guna mangkit nak jet muka, janggut yang panjang, pemburuk besar, macam-macam lah, standard lah kan. Tapi dia akan rasa seronok sekali di hujung. Tak hujung lagi. Sekali dia akan rasa seronok. Sahabat-sahabat tuan-tuan jangan marah saya. Semua benda baik dia akan rasa seronok di hujung. Kita mula nak baca Quran, kita rasa apa? Allah malas kan. Tapi bila kita dah baca Quran, di hujung tu Allah bagi manis dia rasa hujung. Contoh sembahyang tarawih 20 rakaat tak? Seronok tak? Seronok lah. Di hujung. Contoh yang belah 8 tak akan rasa benda ni. Belah 8 dia tak ada. Dia 8 tu ujian paling besar sekali. Sebab lepas 8 tu duk tengok sini member duk belah start motor, duk tengok dia ni duk belah pula. Aduh, perasaan tu nak balik tu ada. Tengok belakang pula daripada habis murtabak tadi tak habis pula. Allah, habis lah tapi tak dapat lah ni. Nak semayang rakaat 9 dan 10 ujian besar. Nak takbir tu rasa macam berat lah. Nak belah tak belah. Tapi ustaz ceramah kata semayang pilih ibadah bulan puasa semua, balik pun bukan ada apa, isteri tu hinyak lah apa semua, tu lecak lah. Takbir, faham? Takbir 8 tu ujian. Dia main rakaat ke 11 dan 12 tu dia tenang sikit sebab geng murtabak dah belah. Dengan geng tu start motor tu wang geng tu semua belah. Tinggal sikit-sikit lah, belen-belen saja lah, sembang-sembang bisnes apa gitu ya sikit. Main 16, main 18, dia ada sedikit berbunga dia hati. Main 20, dia macam seronok sikit lah. Rasa macam auto, dia macam takabur tu, dia macam auto tau, dia kan manual tau. Dia rasa macam, hebat aku boleh buat 20. Dia tak tahu apa, tapi dia seronok. Habis dah 20, autiru wa majidu, witir pula. Allahu Akbar. Ni tu Imam dah baca inna anzalna. Tu Imam waraq pula sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Sampai witir bangkit mai rakaat kedua inna anzalna. Lepas tu mai witir satu pula. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Demi solat dah. Asal macam hebat aku hari ni boleh habis. Al-Falah, An-Nas, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Kunut dah pula. Tunggu dulu. Tang mana seronok tarawih 20 rakaat tu, tang mana seronok? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Latifu ya Kafi. Tang tu rasa macam nikmat hidup yang kita tak boleh rasa. Jenis belah 8 memang tak akan rasa benda ni. Sebab Allah bagi bila kita buat ibadah tu kita rasa seronok. Nak
Benda baik ni kita mula nak buat, kita rasa berat. Tuan-tuan nak bangun qiyam tak larat tak? Oh 3, 4, 5, pukul 4 start dah. Tak kena bangun dah, tak larat. Bangun duduk atas katil tu, terus nak pergi ke tandas, ambil wudu, nak turun, nak start motor pergi masjid tu. Kan dia lah. Tapi bila kita dah sampai, Tok Imam baca, seronok, munajat, doa ke Allah, lepas tu duduk makan sahur sama-sama, kita rasa macam, oh seronok lah, bahagia. Sebab konsep sunnatullah Allah letak, benda baik ni dia seronok di hujung. Di awal-awal dia tak seronok. Apa benar tuan-tuan pergi haji macam tu? Mula nak pergi haji tu, Allah, dengan tawafnya, dengan orang ramainya, dengan sa'inya, dengan melontar jamrah ni, bukan melawak-melawak tuan-tuan. Nak boleh melontar ni, bukan boleh pijak di lantai. Pijak tu macam-macam. Pijak ihram orang lah, beg orang lah, payung pun dia bawa. Tak tahu sebab apa payung bawa. Mungkin hujan batu di negeri sendiri, hujan mai di negeri orang, apa dia faham tu kot. Memang batu lah. Macam-macam, pijak tak stabil. Kadang keluar tu tersangkut, kain ihram tu beg tersangkut. Pesan dah, tak payah bawa beg bagi kat kawan, bagi dia pegang. Sagi hang tukar pula, dia masuk hang pegang barang dia. Dah nak bawa beg juga. Beg sangkut tak boleh tarik apa, ihram sangkut pula. Keluar saja, atas ya, bawah tak ada. Gabung dengan tangan tu yang keluar. Ada berlambak-lambak. Oh, keluar tak pakai, kita pakai dia tolong cover kat dia pula. Susah, penat, letih, beratur, tandas panjang, orang ramai. Dia tak selesa lah. Tapi orang balik haji di airport, lepas tu kita pergi ambil dia, kita kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, haji balik dah. Dia akan kata apa kita? Kita kata kat dia, oh haji seronok lah. Macam mana pengalaman pergi haji? Dia kata apa? Oh seronok lah, ramai. Tahun ni paling ramai kali. Macam habis dia tak tahu. Tahu mana? Tahun ni ramai. Memang dia tak tahu ramai. Bukan Covid dah. Oh seronok, dia kata ramai orang. Kami semua macam mana? Semua rukun-rukun semua. Alhamdulillah, kami duduk di Muzdalifah, kami duduk di Mina, kami pergi melontar yang tu, lalu terowong. Semua elok lah, tak ada apa. Dia akan cerita benda syok, padahal dia penat lepas tu dah. Jarang orang balik haji. Kita pergi di airport lepas tu, kita macam mana haji? Mengarut haji ya. Semua orang ramai macam tu. Rimah aku kalau boleh yang ni tak mau pergi lah. Jangan abang haji-haji tak mau tengok abang, jangan panggil aku haji dah. Ada dua kemungkinan. Sama ada dia isap gang, atau dia ketum 3 baldi. Dia pening. Tak ada. Semua orang kata abang seronok. Seronok bukan sehari dua tuan-tuan. Tuan-tuan tanya mak haji kita pergi haji tahun 60-an, tahun awal 70-an, tahun bila kan last kapal laut tu, duduk 3-4 bulan atas kapal lah, macam siap meninggal atas kapal tu. Kawan-kawan meninggal lama, pi masak atas tu, hidup atas tu, ngaji pula benda-benda haji dalam tu, rukun-rukun pi banyak. Dia seronok. Oh, dia punya cerita. Kalau kita petik orang lama-lama ni bak haji, dia punya cerita ni macam kemarin dia pergi haji balik mai. Kami dulu sampai bukan macam sekarang. Dia bangga sangat zaman dia dulu. Padahal dia benar tak pergi haji, tak pergi cerita. Tak, dia seronok. Benda baik macam tu Allah buat. Tapi benda jahat, dia seronok di awal. Lain-lain dia tak seronok. Katalah contoh, hang pergi buat naya, mencemarkan maruah satu orang perempuan di kampung. Cakap lah rogol ke apa benda tak elok lah dia buat tu. Akhirnya orang kampung dapat tangkap. Oh, hang buat kacau budak perempuan kampung kami. Hang budak luar, tak guna hang. Tengok dia menangis-menangis. Rosakkan kehidupan dia. Dia pakai tabuh dia seorang sikit. Jahat sangat. Buat jahat kat kampung kami ni. Zina semua ni. Telefon polis. Polis main pula. Polis ada bahagian faraid dia pula. Dia tabuh pula sekali lagi. Masuk mahkamah, kes jalan yang ni pula dia ambil mahkamah, lawyer naik turun 10 tahun tak selesai lagi kes. Kita bawa kamera, bawa dia mikrofon pergi kat dia. Macam mana abang? Abang rasa seronok tak? Hari tu abang berzina. Dia kan kata apa? Bodoh lah aku ni. Benda seronok tak terang mana pun.
Tapi azab aku sampai 10 tahun aku tak boleh selesai benda ni. Mula-mula dia buat jahat, dia seronok lah. Kemudian dia susah. Susah tu bukan jadi dunia, sampai akhirat dia susah, sampai masuk neraka Allah Ta'ala. Seronok tadi tu bukan dunia ya, dia terkenang-kenang seronok tu. Allah bagi seronok sampai masuk syurga disebabkan baik yang dia buat. Jadi kita bila puasa, seronok tang mana masa buka puasa? Bukan sebab makanan. Walaupun kita minum ayak satu gelas atau satu suai kita minum je, Allah bagi kita seronok. Sebab apa Allah bagi kita seronok? Sebab bila kita taat perintah Allah SWT, Allah bagi kegembiraan. Itu reward segera Allah bagi kat kita. Allah bagi hati kita tenang. Sebab tu orang ada masalah, depress, tak ada kerja, serabut kepala, selagi hang tak dekat diri dengan Allah, maka Allah takkan bagi ketenangan di hati. Walaupun hang struggle nak buat benda tu, usaha nak buat, Allah akan bagi hadiah. Tak payah tunggu akhirat. Benda baik ni Allah bagi di dunia lagi, Allah Ta'ala bagi. Contoh semayang, kata Nabi SAW, orang semayang 5 waktu tak tinggal, senang, susah, payah. Hang semayang tak tinggal, Allah bagi apa? Yarfa'ullahu anhu diqil ash. Allah akan angkat pada dia kesempitan hidup dia, Allah angkat. Rezeki, susah, payah, anak-anak, adalah benda yang baik yang Allah bagi kat dia. Benda susah Allah tak bagi kat dia. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita ada Ramadan yang ada sikit lagi dengan kita ni, jangan kita terpedaya dengan tipu daya syaitan. Syaitan tak ada malam ni. Dia akan seronok dah. Macam saya beritahu tadi, semua kita level seronok tak sama. Syaitan seronok tak malam raya? Seronok. Sebab apa dia seronok? Sebab dia dirilis malam tu. Allahu Akbar, kita makan kurma, dia keluar. Dia mesti keluar kan? Sebab wasufidati syaitan. Syaitan kena rantai. Tuan-tuan mana tengok orang keluar penjara, tengok gambar drama kan? Dia akan keluar daripada penjara, dia buat apa? Dia buat macam ni. Lama tak bergeliat. Dalam sempit lah. Lepas tu dia buat kepala macam ni. Tak bunyi pun. Kamera dia buat bunyi. Bunyi tulang tu. Tahu dia buat tu sebab apa? Dia buat tu tahu sebab apa? Dia buat tu saja nak kata dia dah rilis. Sekarang dia akan pergi mana? Mula-mula sekali orang keluar penjara tu, dia pergi mana? Dia akan pergi cari orang yang buat nayang ke dia. Sebab hang lah aku duduk penjara 20 tahun. Hang lah berdadah dalam kereta aku. Hang punya pasal aku susah. Dia mesti pergi cari paling tak ada dia pergi jet muka dia sekali. Syaitan tuan-tuan, malam tu dia keluar. Selama ni dia kena rantai. Syaitan ni dia macam anjing Anjing kita ikat dia kat tiang. Tali tu ada lebih kurang 2 kaki. 2 meter lah tali dia. Kita pun tahu anjing tu panjang mana tali dia. Betul-betul kita pun pangkah kat depan tu. Maksimum tali tang ni, anjing tu kita pun pangkah tang ni. Hari-hari kita pergi usik anjing tu. Ai anjing, gigitlah saya. Ai anjing, arak gigi yang tajam, bukan boleh buat aku. Anjing tu main wow wow kong kang jatuh. Sebab terjerat. Esok kita mai kong kang terjerat banyak kali. Dia jatuh, dia tak boleh gigit kita. Sebab apa dia tak boleh gigit? Sebab terikat, dia tak boleh gigit kita. Sekali toker dia apek Cina tu bawa dia pergi berjalan-jalan itu. Apek pun jadi sikit perut macam mana tak tahu. Ikat tak apa kemai. Lock tak masuk betul. Anjing tu tengok lock terbuka lah ni. Kita macam biasa. Dia pergi usik anjing tu, paling kayu, paling cikelat, paling kulit kacang. Hai anjing, main lagi gigit aku. Anjing tu kawan lama dah barah dah. Dia kata alang buat muka garang. Muka boleh buat apa dengan aku pun. Dia lupa belakang terbuka. Anjing tu punya geram. Pap. Dengan anjing dengan hang KPJ kalau ustaz. Gigi duduk dalam kepala. Sebab marah sangat. Kalau biasa gigi tak apa gigit sangat, gigit main-main gitu lah. Hak ni bara, banyak hari dia buat provoke dia kena. Anjing tu tahu. Itulah analogi setan. Setan kena rantai. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan main kuliah Zuhur ni, dah lah patut 12.30 kuliah. Pukul 1, 12.15 kuliah. Patut 1.15 boleh belah.
Ni 1,5 tu azab dengan kuliah ni. Pahala berlambak-lambak. Setan, tuan-tuan ingat setan suka? Oh, dia bara. Tuan-tuan dapat pahala banyak dia bara. Kita semayang tarawih malam kita doa, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari ajma'in. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqwi. Doa macam-macam, amin amin amin, kita doa kat belakang malam 27. Tuan-tuan ingat setan dia suka tu. Oh, dia marah. Macam anjing tadi duk marah. Kita duk layak dia. Kita baca Quran dia marah. Kita zikir dia marah. Kita semua benda lah kita buat baik ni dia marah. Sebab usaha dia selama 11 tahun sia-sia, hilang macam tu sahaja. Sebab sebulan kita bekerja. Tiba malam raya, krap krap krap, malaikat bawa gunting, potong tali dia, krap tu. Dia kelak macam tu lah. Dia cari mana dia ada buat kiam tu, mana ada baca Quran sampai khatam sat-sat ke main. Tapi rupanya syaitan tak payah tahu. Malam tu tuan-tuan boleh tengok berapa ramai orang terlepas sembahyang isyak. Bukan kata berjemaah satu dah, tak sembahyang terus. Sibuk dengan tirai, sibuk dengan adik-beradik, sibuk dengan anak cucu. Sagi isteri tak abang, seketui tak ada, pergi beli. Orang asal sagi isteri tak abang, pergi beli gula. Beli gula, macam tu lah. Bagus hormat tetamu. Sampai lupa Allah SWT. Tang mana nilai Ramadan yang kita nak bina tu macam mana? Daripada sini, tu pi, kok dia yang tak tahu ni. Tu pergi sampai Jitera, rumah terbuka. Member dia kata, jangan tak main. Oh, okey, aku main. Sehari pergi sampai Alostar lah, sampai sini lah, kata-kata ni. Tambun tulang, tambun, arau, macam-macam tempat ni. Pergi mana? Rumah terbuka. 1 Syawal, rumah Allah Ta'ala sentiasa terbuka. Tapi kita tak nampak muka main tak. Rumah orang kita pergi, rumah Allah kita tak pergi. 2 tahun masjid kunci, terajang pintu masjid. Saya pergi khutbah Jumaat masa Covid tu, tinggal motor kan, tutup dah pintu tu. Pengurusi kata, tuan, kata kat polis masa tu, zaman strict lagi, zaman polis jaga. Puan, tu khatib, bagi masuk. Tidak, siapa tak boleh sembahyang. Okey, masuk. Saya masuk je, adalah orang lain nak selit masuk. Polis kata, tak ada, cukup dah. Banyak ni lah, cukup dah, kota semua dah sembahyang jarak dah, tak boleh masuk. Lepas tu saya tak motor tu on the way nak jalan. Jemaah tu kata kat saya, Ustaz, saya baru kali, tu Ustaz tu pesan dekat pengurusi kat pintu masjid tu kan, tak bagi orang sembahyang, ahli neraka. Pengurusi terlepas tasbih tau. Aku duduk dalam jadi ahli neraka koi. Punya semangat nak sembahyang tu, dia terajang pintu masjid 3 kali terajang. Kali keempat polis usah, dia terus tak berani dah. RM1,000 nak kena bayar. Tengok, senang bukan kuat pun, kita kena bayar RM1,000 pula. Dah habis dah. Allah Ta'ala mudah kita sembahyang, tak berjarak main dah. Face mask pun dah sekarang dah. My Sejahtera pun tinggal kenangan dah. Boleh uninstall dah, macam benda dah. Tapi mula-mula kita tak main sembahyang dulu. Allahu Akbar. Setan ni patut dia buat kerja. Dia tak, hari pertama setan tak kerja. Tak kerja ni awak. Aku tengok semua macam tak ada apa. Boleh tengok kat Masjid Surau, boleh tengok motor hak main tu motor Syaban ke motor Ramadan. Slipper Syaban dengan Rejab lah. Slipper Ramadan hak baru mana? Tak ada. Dia di Ramadan je. Maknanya kita ada time frame ibadat pada Allah. 11 bulan. Anak-anak yatim ni macam syurga sebulan ni. Oh, baju baru lah, yang tu lah. Jangan takut. Pakcik ni sebagai bapak hang, ni makcik ni sebagai mak hang, kami jaga hang. Semua murung Ramadan ni. Pas Ramadan ni, bila taufik, budak tu pun tak bawa pergi hotel apa semua dah. Tengok apa benda, tinggal saja ke tu. Yatim 11 bulan. Sebulan ada mak bapak. Sebulan tu mak bapak tak tahu pergi mana. Mak bapak buah hanyut. Tahun depan bapak main pula, wahai anak kesayanganku, sembang. Kata-kata itu Ramadan kita tu. Macam mana Ramadan nak tukar dengan syurga? Tak jatah dia kerja tu tuan. Lemah lah kita ni.
Jadi kita kena perbetul balik Ramadan kita. First day daripada Syawal tu lah cerminan sebulan Ramadan kita. Saya ulang balik kita. Hari pertama Ramadan tu cerminan Ramadan. Hari pertama Syawal cerminan 30 hari Ramadan kita. Kalau hari pertama tu bagus, masya-Allah, sembahyang subuh mai, sembahyang raya pun mai, yang tu yang ni gedebuk-gedebak apa semua bagus. Tetamu pun layan elok, sembahyang pun tak tinggal dan sebagainya. Bagus, alhamdulillah. Pergi rumah orang boleh tak? Boleh pergi rumah orang, tak apa. Tapi jagalah benda-benda, beberapa benda. Kalau kita pergi rumah orang, adabnya jangan duduk di muka pintu, jangan duduk depan pintu. Bagi salam duduk di kanan atau kiri pintu. Kadang-kadang buka pintu ni anak-anak kecil, budak darjah 2, budak darjah 1, adik dia umur 6 tahun. Kadang mak dia tak tutup aurat, duduk rumah mana ada orang pakai burdah. Duduk rumah lagu rumah, t-shirt seluar saja gitu ya. Takut aurat orang. Kadang-kadang kakak dia 3 atas 5 duduk tidur di kursi, dia kental benda tu, dia buka ya. Jadi kita duduk di kiri dan kanan. Bila dia buka je boleh masuk tak? Tak boleh masuk lagi, tahu? Tunggu dia panggil baru boleh masuk. Dia tak, sat-sat nah. Gerak ni kakak pergi dalam ni, kawan abah main ni. Kita pergi masuk dalam. Baju-baju tak dan sidai semua, buku-buku terajang-terajang bawah meja sikit. Terajang dalam katil sikit, terajang janji clear depan tu. Baru kita masuk dalam rumah. Bila masuk, duduklah di sudut-sudut yang boleh menjaga iman kita. Kalau boleh, jangan duduk di sudut menghadap dapur rumah dia. Tak usah, rumah dia memang dapur kan. Lain lah, tengok lah rumah flat kecil apa kan. Kadang di dapur dia bawa tirai. Tu orang cermat sikit lah, berjurus. Dapur ni kadang-kadang macam tu lah. Isteri kita nak masak, isteri kita angkat tangan macam ni. Tak pakailah hand soap, duduk rumah masak. Jadi ada tirai. Kita setengah rumah tak boleh tirai. Jadi hanya duduk situ. Cari lokasi atau sudut yang boleh menjaga iman kita. Kalau boleh, jangan menghadap bilik dia. Tegurlah budak-budak perempuan tidur ke, aurat dan sebagainya. Cari. Tak ada, tak apalah. Duduk. Bila duduk rumah orang, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, nombor 1, ni kena jaga bagi elok. Raya-raya ni, semua benda jangan tanya orang. Tak kahwin lagi ke? Kami teringin nak makan nasi minyak. Pergilah makan nasi minyak. Berlambak kedai dah, pahat nak suruh aku bahasa kat pula. Jodoh kadang-kadang lambat, kadang-kadang awal. Lambat dia kata, memilih lah tu. Tu yang tak dapat gitu. Masa tu pula. Nikah awal sangat, 21 kahwin dah. Anak hang mana tu? Ni kahwin dah, ni siapa budak lelaki ni? Nikah aku beritahu kat apa dulu. Masa Covid tu dia berkahwin. Oh, kahwin dah. Dia umur apa? Ni 22. Isteri dia anak 21. Oh, kahwin dah. Gatal lah. Awal kahwin dah. Gatal pun. Baby kat dia. Orang kahwin lama tak ada anak, sangat sensitif tuan-tuan. Janganlah tanya kat dia. Tak ada apa lagi ke? Stres. Mak mentua duk tanya, kakak ipar duk tanya, mak lang mai tanya, mak ngah mai tanya. Tanyalah orang perempuan yang tak ada anak ni. Ya Allah, tak rezeki dia nak. Kadang-kadang dia nak balik rumah mak mentua pun jadi macam suami dia jenuh pujuk. Mailah sekali-sekala kita bukan balik selalu. Dia tak aku kan tak mau balik. Mak tak apalah, dia faham. Ni kadang-kadang mai ni mak lang, tok ngah, tok nyu, jenis-jenis gitu. Dia cakap lebih kurang betul ya, lebih kurang. Jadi susah hati je nak balik. Susah hati, tak balik pun susah hati. Pujuk dah isteri tu. Mai pula. Dia tangan tulang apa? Ayat dia tu. Padahal usaha suami isteri ni makan lah. Segala madu, betul-betul makan lah madu ni. Bukan melawak lah. Akak kayu tu ambil pada tanah tu. Pepok terus dengan basiak-basiak tu dah. Anak ni bukan boleh order online. Penghantaran percuma. Shopee, Lazada ada, memang nak order lah ustaz. Tak ada, ni anugerah Allah tak bagi. Usaha macam-macam dah. UV lah, tak UV lah, macam-macam lah buat. Persenyawaan di luar daripada rahim, lepas tu suntik balik masuk dalam rahim lah. Macam lah buat. Allah tak bagi macam mana. Maka jangan duk pergi cakap benda ni semua dekat orang. Orang anak ramai pun jangan tegur.
Ni anak siapa ni? Anak aku kok. Ni anak dia. Ni kecil sini nak mangkak. Anak dia kok. Tu yang mak dia dukung. Anak aku kok. Tu dalam perut. Itu memang anak aku kan. Ramai anak berapa? Anak aku. Tahu 9. Tu dia 9 ni. Tu pun anak beranak pula lagi. Ni nama dia bingung. Orang dapat anak, dapat baby, kita tumpang seronok. Allah sebut pasal Nabi Ibrahim. Allah kata apa? Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri berita gembira padanya dengan kelahiran anak yang halim, yang lembut, yang sopan santun. Maknanya orang dapat anak, kita kena bagi berita gembira pada dia. Ada member kita post, alhamdulillah isteri saya telah melahirkan anak apa semua. Boleh dalam grup taman, boleh dalam grup flat, grup kerja. Kita kata apa? Semoga Allah tanya kepada ibu dan ayah, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Doa sikit. Tu apa bagus. Dia tanya hari tu pula. Dia tubuh kan dalam grup tu. Anak saya melahirkan anak. Dia tu kata, bukan ada mana ada awal tahun baru ni. Biar dia, isteri dia nak buat 800 kali pun tu isteri dia lah. Sampai van kesihatan parking terus depan rumah dia. Pengarah kata tak apa, ambil kunci kat nampak macam nak beranak, ambil terus lah. Kami pun tak larat ramai dah, kerak saya bersalin ni. Tak apa. Mulut di rumah orang jaga. Jangan cakap benda-benda yang boleh menyentuh sensitiviti orang. Suami dia, pasal anak dia, benda-benda yang boleh menyebabkan siapa-siapa lah boleh terasa hati. Jangan buat betul. Raya pi hubung silaturahim. Sebab tu saya kata Ramadan cermin dia adalah 1 Syawal. Bila kita pergi raya rumah orang, kita tahu akhlak kita, perangai kita. Sebab sepanjang Ramadan dosa tak ada dah, perangai buruk semua kita buang dah. Sebab apa benda tu mai balik pada 1 Syawal? Kerana Ramadan kita tu tak konkret. Salafus soleh, kalau mereka hak jenis puasa ni, lepas Ramadan tu, ni kata dinding, hati mereka, syaitan cari ruang nak masuk, tak ada. Yang mana hati dia ni, tangguh penuh dengan zikrullah, baca Quran, padat ni, tak ada ruang nak masuk. Lepas Ramadan, hati salafus soleh, tebai, syaitan tak boleh masuk. Kita, lepas pada Ramadan, pintu terbuka 2 luar. Syaitan kata memang tak tutup ke pintu dunia ni. Ada kosong. Masuk saja aku tu. Guide tak ada, siapa tak ada, My Sejahtera scan tak ada. Masuk saja aku tu. Betul ke ni? Dia kosong. Maksudnya jemputlah masuk. Maknanya apa? Sepanjang Ramadan tak ada satu langsung bata-bata yang kita ikat nak tahan supaya hati kita ni jangan ditembus masuk oleh syaitan. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Ada lagi kat saya 6 minit untuk saya berhenti. Kita cukupkan masa sejam lah. Barulah padan. Penat aku main pada Pulau Pinang tu kan. Menjengek pula. Fiu sampai dah. 3 kali tidur tak bangun-bangun. Tak sampai-sampai. Hak bawa kereta tak tidur lah. Kalau bawa kereta tidur, kami semua tidur tu ya. Jadi saya nak beritahu kat tuan-tuan beberapa benda yang penting. Kalau boleh, tuan-tuan take note lah 4 atau 5 benda saya abang ni dalam 5-6 minit yang kita ada ni, supaya kita boleh ambil sesuatu untuk raya ni. Yang pertama, malam raya macam saya beritahu tuan-tuan, itu waktu mustajab doa. Kebanyakan orang akan lalai waktu tu. Tapi waktu tu ada permata yang sangat bernilai, mustajab doa. Kalau tuan-tuan tak bangun pukul 4, pukul 3, ialah kadang-kadang kita buat persiapan raya dan sebagainya, kita tidur dah lambat. Tuan-tuan set jam lah, bangun awal sikit lah, 5.40, 5.45. Kita dapat, kalau bahasa saya selalu saya abang, tahajud yang baby pun boleh lah. Tahajud 2 rakaat, kuliah qul Allah macam tu ya. Baby shark kedudu, tahajud yang kecil je. Tak ada baca surah panjang-panjang apa. Janji kita istiqamah. Khairul a'mali madama wa in qalla. Amalan yang baik adalah amalan yang berterusan, walaupun dia buat tu dalam kadar yang sedikit, tapi dia continuously dia buat, istimrar, dia buat secara berterusan. Itu pertama. Yang kedua ialah kita dah habis dah malam tu, dan malam juga tuan-tuan kita disunatkan untuk takbir, memperbanyakkan takbir.
Di rumah kita panggil adik-beradik semua duduk. Pagi esok nak main sembahyang raya pun takbir juga. Dan sebelum sembahyang raya tu, antara menjadi sunnah baginda Nabi SAW ialah apa? Ialah kita mandi dulu. Sebelum main kita mandi. Di Islam ni, function yang melibatkan orang ramai dia suruh kita mandi. Sembahyang Jumaat, sembahyang raya, sembahyang gerhana. Kita mandi ni supaya kita nak berhadapan dengan orang, dia wangi, dia elok, dia tak mau lah busuk-busuk macam tu. Islam tak apa minat panggil gitu. Jadi kita mandi. Mandi ni ingat di hati kita, aku nak pergi mandi raya. Sunat Aidilfitri. Kita dapat pahala. Bila mula mandi, macam Jumaat. Lepas subuh. Kalau kita bangun awal pukul 3, pukul 4, pukul 5, kita mandi, niat untuk sembahyang raya, maka kata ulama tak hasil pahala tu. Hasil pahala lepas sembahyang subuh. Lepas daripada terbit fajar sampai. Sama untuk Jumaat. Tapi Jumaat ni tuan-tuan, waktu mandi sama, tapi orang yang nak mandi tak sama. Tuan-tuan, kita kerja jauh. Katalah kerja dekat Lostak ke mana contoh kan. Kita mandi siap-siap di sini nak pergi kerja. Kerja pukul 9, pukul 8 kita mandi. Hari tu hari Jumaat, ingat siap-siap aku mandi ni mandi Jumaat, boleh pahala. Sebab lepas subuh. Jangan mandi awal sangat. Tapi Jumaat ada orang yang kena pi dia mandi. Orang yang tak payah pi dia tak payah mandi. Adakah orang tak payah pi Jumaat? Ada. Kadang-kadang orang perempuan, orang sakit, orang musafir. 4 golongan digugurkan daripada Jumaat. Kalau dia pergi, dikiralah boleh sah sembahyang dia. Tapi kalau dia tak pergi pun dia tak risau. Dia gugur sebab beri keringanan pada dia. Tapi 4 ni tak payah mandi ke Jumaat. Adapun raya, orang yang tak payah pergi pun boleh mandi juga. Contoh kita ada anak kecil. Anak kecil kan? Anak 2 tahun, 3 tahun kita nak pergi sembahyang. Duduk je kan dia tidur diam, lari sana lari sini ganggu orang, main kat rumah ya. Kita tak pergi, sunat juga mandi. Sunat juga kata Nabi SAW. Sayyidina Umar kata apa? Amarana Rasulullah SAW fil aidaini annal basa ajwad ma najidu. Nabi habaq kami masa raya pakai yang paling elok yang ada kat kita. Tak mesti baru, yang paling elok. Sebab Nabi SAW, kata Ibn Qayyim, ada pakaian, Syama'il pun ada. Nabi simpan baju khas. Raya ada satu baju yang khas. Raya Aidilfitri, Raya Aidil-Adha dan sembahyang Jumaat. Maksudnya ada function besar-besar, Nabi simpan siap-siap satu baju yang khusus. Kita boleh pakai pakaian sesuai, yang paling elok. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, kalau hangpa nak pergi masjid, nak pergi sembahyang, carilah pakaian yang paling baik yang ada dekat hangpa, yang paling elok. Kalau boleh t-shirt elok kan. Kalau boleh yang ada tulis-tulis. Kecil-kecil tak apalah. Tu di belakang tu UKM Bangi 2002 Lan Ina Mi Kuitiao Bihun semua tulis kat belakang. Dia kacau. Lagi sebenarnya Allahu Akbar, kita di belakang dia kita baca. Dia ni dapat mana baju UKM? Dia ni bukan UAE je. Awak dia ni baju kawan dia kot. Tapi awak nama dia tak ada dalam ni. Nama dia Man. Ni ada. Dia lingkup sembahyang orang. Pakai baju kosong lah. Senang. Macam orang perempuan pakai telekung. Tengok bagus. Kosong. Tak ada tulisan apa. Tu bagus ya tu. Lagipun pakai pakaian putih, dia sangat baik. Jumaat untuk raya tak mesti putih. Dia yang elok. Color pun tak apa, putih pun tak apa. Jumaat yang digalakkan putih. Dan juga tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, raya ni kalau boleh kita diajak supaya khalifut tariq. Kita main jalan berbeza, balik jalan berbeza. Kerana apa? Kerana lebih boleh jumpa ramai orang, boleh ucapkan tahniah pada ramai orang, boleh ucapkan taqabbalallah pada ramai orang. Itu cara-cara kita nak tambah pahala. Kata ulama, tujuan Nabi jalan
nak jumpa ramai orang, nak silaturahim dengan lebih ramai orang. Jadi kita carilah daripada rumah kita, jalan kok mana kita boleh jalan. Tadi jalan dah jalan ni, balik jalan ni. Kalau dekat, kalau mampu, jalan kaki paling bagus. Tapi rumah saya ke Arau Zat. Arau Ahmad Matin, sebelah 20 baru sampai. Orang habis bayar. Tak jauh main dengan motor lah, tak apa kan. Kalau dekat, kita jalan kaki ke masjid. Dan bila kita main semayang, dan bagusnya dengan khutbah, itulah paling bagus tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW, kalau ruangan tu kecil kan, kita semayang kat luar padang. Sini luas lah, tak payah padang lah. Masjid kami Masjid Putra, bapak masjid Nabi Padang apa? Masjid luas dah semayang lah tu. Kalau luar Masjidil Haram pun semayang luar. Tak, semayang dalam tak? Semayang dalam lah. Cukup muat kan? Tak ada masalah apa. Jadi kita semayang, bagi tengok khutbah. Raya-raya macam tu kan. Nantu dia nak balik rumah, nantu dia pesan dekat isteri dia, hang bawa baju Melayu banyak sikit. Awak dia nak balik rumah mak mentua, nak semayang, dia tak semayang. Dia balik kampung baru semayang. Dia tak tahu pak mentua dia pun macam dia. Pak mentua dia pun semayang masa menantu balik. Sama-sama 2 kali 5, 5 kali 2. Dia tak semayang. Dan tuan-tuan, bila kita raya, kalau ada budak-budak kecil main dekat kita, minta duit raya dan sebagainya, maka janganlah kita perkira budak-budak. Spare lah seringgit ke apa kan, budak-budak main gitu. Kita ingat inilah sebahagian daripada memberi rezeki, memberi sedekah. Budak-budak main masuk rumah, kita bagi kat mereka. Tanyalah sikit soalan kat mereka. Adik macam ni kecil macam mana ni? Mai, pakcik nak tanya ni, satu hari semayang berapa kali? 5 kali. Anak ambil RM1 pandai. Adik dah jam berapa ni? Dah 3. Okey. Abang dengan pakcik semayang subuh berapa rakaat? Pandai tak? Semayang subuh 2. Okey, pandai. Adik main sini. Adik berapa tahun? 6 tahun. Adik cuba baca doa makan. Dia kata doa makan bid'ah, tak boleh baca. Tak ada bapak yang dari mana orang. Contoh. Jadi kita ada lah sikit bagi macam pengajaran, bagi macam input lah dekat dia. Daripada kita bagi saja kat dia kan. Kita ingat itu sebagai sedekah. Dan terakhir saya nak beritahu tuan-tuan, dia macam ni. Orang kata ucapan selamat hari raya tu bid'ah, Nabi tak buat. Dia macam ni. Sunnahnya kita jumpa masa raya, kita ucapkan taqabbalallah. Dia macam ni lah, selamat pagi dengan assalamualaikum macam tu. Kalau kita jumpa kawan kita kata selamat pagi je lah. Tapi kalau kita kata assalamualaikum, kita doa kesejahteraan pada dia, dapat pahala dia. Kalau tuan-tuan sebut selamat hari raya pun tak ada masalah apa. Cuma kalau boleh tahu ni, tuan-tuan edit sikit. Macam mana? Kita jumpa kawan-kawan kita pagi raya, kita kata taqabbalallahu minna wa minkum, cakap taqabbalallahu minna wa minkum, cakap dia macam tu. Kemudian kita susullah pula dengan selamat hari raya. Selamat hari raya ni budaya kita, kita rasa macam dekat dengan orang, silaturahim. Taqabbalallahu minna wa minkum, moga Allah terima ibadah. Selamat hari raya ni macam mana? Terima kasih semua mai ke? Tak apa, tak ada masalah. Biasa je bila tu. Cuma bila kita sebut taqabbalallah, dapatlah pahala lebih sikit. Kalau kita tak kata taqabbalallah, tak dapatlah pahala. Dia 3 bila salam jumpa orang. 1, cakap taqabbalallah. Yang kedua, muka senyum. Tabassum muka di wajhi akhika laka sadaqatun. Hang senyum kat muka member hang dapat pahala sedekah. Yang ketiga, tangan bersalaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma qabla an yaftariqa. Mana-mana orang Islam dia jumpa dan dia bersalaman musafahah. Musafahah maksudnya pegang tangan salam lah. Zaman Covid tak apalah. Sekarang dah habis Covid semua kan. Salam dengan orang, sebelum hang pisahkan dua tangan ni, dua-dua orang tu Allah ampunkan dosa dia. Maknanya kita bersalaman dengan orang dapat pahala, senyum ke orang dapat pahala, dan kita cakap dengan mulut kita taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian kita usus dengan selamat hari raya. 3 syarat bila kita jumpa salam dengan orang, kita dapatlah pahala lebih sikit bulan-bulan Syawal. Jadi
Tujuan saya cakap pasal raya ni bukanlah nak mematikan semangat Ramadan tuan-tuan, sebagai panduan untuk kita dalam menghadapi hari raya dan di hujung-hujung Ramadan. Itulah tuan-tuan beberapa benda yang saya nak cakap dekat tuan-tuan pada hari ini. Yang pertama, minta maaf banyak-banyak terlambat sebabkan saya tuan-tuan balik lambat hari ini. Moga Allah bagi pahala ganjaran besar kat tuan-tuan, tubuh dapat pahala itikaf, dan saya doa tuan-tuan semua masuk syurga awal sikit insya-Allah, sebab lama duduk dalam masjid dan di Suhab. Nombor dua, saya nak maklum dekat tuan-tuan, saji kereta kita kat mana jauh dah. Nah, saya dah bawa sampui raya. Kalau tuan-tuan nak boleh ambil di kereta, bukan ambil saja betul kan. Abang aku cerah tinggal kotak betul. Sampui ni ada dua sampui ni, satu. Dua sampui tu RM5. Tuan bagi membantu surau sekolah ada di belakang tu, kita boleh ambil di kereta nanti di belakang tu. Nanti Abang Lokman ke apa nanti kita tengok saya nanti lah. Okey. Itulah tuan-tuan, kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih dan surah As. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha